Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis, ngurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar-pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara surah yang paling kita ingat, yang dekat dengan kita, ialah surah Al-Alaq, ataupun yang kita sebut dengan Iqra. Al-Alaq tu tak berapa nak tahu surah apa tau. Tapi kalau sebut surah Iqra, lajulah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, surah ini sebenarnya dekat dengan kita, cuma kita tak perasan. Berkali-kali kita baca di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan bahawa Al-Quran ini petunjuk, huda lil muttaqin. Kalau kita tengok dalam peristiwa Gandhi mati ditembak, bila dia buat mogok lapar, dia berpuasa, dia tak nak makan, datang orang tembak dia. Gandhi ni orang tembak dia. Bila orang tembak dia, dia cedera parah. Dalam waktu dia cedera parah tu, dia sebut huda. Dia minta huda, petunjuk Tuhan. Dalam bahasa Hindustan pun sebut huda, bukan Buddha, huda. Petunjuk, minta kekuatan daripada Tuhan. Lalu orang bertanya kepada dia, kenapa tak minta benda lain? Sebab Gandhi ni pernah sebut, setiap benda yang baik adalah Tuhan. Setiap benda yang memberi kebaikan itu, itulah Tuhan. Bila dia kena tembak, orang kata, kenapa tak minta kat benda lain? Kenapa minta kat Tuhan? Ini Gandhi disebutkan huda. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkali-kali hudalil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Maksudnya apa perkara yang berlaku kepada kita, maka jalan penyelesaiannya ada di dalam Al-Quran. Sama ada benda tu sedang berlaku, telah berlaku, akan berlaku, hudalil muttaqin. Dia adalah mukjizat. Al-Quran ini merupakan mukjizat, satu perkara besar yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan kita bertuah sangat-sangat mukjizat nabi itu kita boleh pegang, boleh simpan, boleh baca, boleh rujuk. Ada yang kata, kalaulah saya dapat tongkat Nabi Musa, seronok ustaz, senang pergi Langkawi, tak payah naik feri. Pukul laut terbelah, tak payah naik feri, naik kereta pergi Langkawi. Ustaz, saya kalau dapat mukjizat Nabi Ibrahim, seronok. Kalau terbakar apa-apa, saya masuk pergi padam, tak terbakar saya. Yang kamu duk seronok dengan mukjizat Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, kamu tu bukan Nabi. Kalau kamu dapat tongkat tu pun tak boleh buat apa. Adik-adik ni dapat tongkat Nabi Musa, campak jadi tongkat, dia tak jadi ular. Pasal kita bukan Nabi. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim, kita boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok, boleh baca, boleh ambil manfaat, boleh rujuk, boleh kaji, boleh jadi panduan. Itulah istimewanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita ni setakat mana yang kita rapat dengan Quran, kita kaji Quran. Iqra
Bacalah. Perintah daripada Allah. Adik-adik ni belajar bahasa Arab ni. Iqra. Perintah. Maknanya membaca ini bukan hobi. Membaca itu adalah perintah daripada Allah. Sebab ramai yang meletakkan membaca tu hobi. Dia letak sama baris dengan memancing. Nama Azizul. Asal Sungai Manik. Umur 18. Hobi membaca. Salah tu. Hobi memancing. Membaca bukan hobi. Perintah Allah. Boleh adik-adik bubuh dalam biodata. Hobi sembahyang. Tak boleh. Hobi puasa Ramadan. Pulau Ta'ang. Hobi. Itu kewajipan. Perintah daripada Allah. Kutiba alaikumusiyam. Perintah kutiba tu wajib. Dia tak boleh sebut hobi pada benda wajib. Tak boleh sebut hobi pada benda perintah. Allah kata iqra, bacalah. Maknanya membaca ni satu kewajipan, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia berapa banyak membaca. Habis-habis SPM tak ada masa nak baca buku dah. Habis-habis mengaji ni malas aku baca dah. Patutnya membaca. Membaca apa? Kata Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu membaca ada banyak-banyak jenis. Membaca tu ada banyak jenis. Ni membaca. Ni baca. Membaca. Kita tengok benda, kita baca. Okey, tu satu membaca. Baca Quran. Baca Quran saja berjenis-jenis cara bacaan Quran. Ada yang dipanggil tartil, ada yang dipanggil tadwir, ada yang dipanggil tahqiq, ada yang dipanggil hadar. Ada yang tengok sambil baca, ada yang baca dalam hati, ada yang duduk diam-diam dia baca dalam hati. Ada yang membaca tanpa tengok Quran, ada yang baca bila kena tengok baru boleh baca, tak tengok tak ingat. Macam-macam bentuk jenis bacaan. Bacalah buku sana, bacalah kitab sana, tambahkan ilmu dengan membaca. Yang kedua, membaca menggunakan pemikiran. Membaca menggunakan pemikiran. Setiap sesuatu kita baca. Ni makcik-makcik nak datang ni. Dia baca pada rumah. Kalau aku mari lambat, tempat perempuan tu sikit. Penuh tempat tu saat lagi. Aku nak duduk atas. Duduk atas pula. Tak nampak Ustaz Kazim. Hak betul-betul depan je nampak. Hak belakang tak nampak. Baik aku mari awal. Tu yang dia mari awal. Tu nama dia makcik yang membaca. Boleh faham? Saya pun kena baca juga. Yang saya nak ceramah malam ni di masjid lepas maghrib. Yang habis pukul 12. Pasal apa? Nama kuliah maghrib. Maknanya kuliah tu habis waktu Isyak habis, nama pun kuliah maghrib. Tapi setengah ustaz dia tak baca punya. Pukul 12 dia tak habis. Kalaulah semua orang membaca, insya-Allah dia berjaya. Sebab itu perkataan membaca ni banyak orang tua-tua sebut. Kita tengah makan nasi, dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa, Mat? Makan nasi. Kebetulan pula noh. Time hang makan aku sampai. Bagus punya baca. Bagus punya baca. Nampaklah. Tuan-tuan pergi tanya Cina Teluk Intan tu. Kedai lain semua tutup. Kedai dia yang buka hari raya. Orang pakat pi kedai dia. Wah, toking hang pandai menega tu. Orang lain tutup, hang buka. Mesti banyak untung hari ni. Kita meniaga, kita pandai baca mah. Talah baca, kita talah untung punya. Nampak? Kita mesti pandai baca mah. Tu nama dia iqra. Tuan-tuan tengok badminton, pengulas sukan. Lee Chong Wei lawan Taufik. Taufik ke belakang, dibalas oleh Lee Chong Wei. This smash daripada Lee Chong Wei gagal dibaca oleh Taufik Hidayat. Gagal dibaca. Apa maknanya dia gagal membaca? Nak angkat shuttle macam mana? Kalau tuan-tuan membaca setiap sesuatu dengan jalan yang Allah Ta'ala redha, maka jalan yang tuan-tuan buat itu insya-Allah betul.
Sebab itu kita baca, kita nak buat, kita fikir, kita nak kaji dan sebagainya. Itu kata Allah, Rabbika, bismi Rabbika, dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Maka apa yang kita kena buat? Aku buat ni Allah redha. Kalau Allah redha aku buat. Kalau Allah tak suka aku tak buat. Senang je hidup orang Islam. Kalau Allah redha aku buat. Kalau Allah tak redha aku tinggal. Senang je. Tak ada sebab kita nak buat dosa. Senang saja. Yang ni Allah redha aku buat sungguh-sungguh. Yang ni Allah tak redha aku tinggal sungguh-sungguh. Kemudian kata Allah, khalaqal insana min 'alaq. Dijadikan manusia itu daripada segumpal darah. Tuan-tuan yang saya hormati, berapa banyak di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Yang pertama Allah Ta'ala kata daripada tanah. Dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata pada Allah, Iblis, apa yang menghalang engkau sujud pada Adam bila aku perintahkan kau sujud pada Adam? Apa yang menghalang kau? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada dia. Saya dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Mana boleh api tunduk pada tanah? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut berkali-kali Nabi Adam, manusia yang pertama, dijadikan daripada tanah. Kemudian dalam ayat lain pula Allah Ta'ala kata manusia ni jadi daripada air benih. Air pula dah. Allah Ta'ala sebut daripada benih manusia dijadikan min nutfatin amsyajin nabtalih, daripada air mani pula dah. Mari dalam ayat ni pula Allah Ta'ala sebut daripada alaq, min alaq, daripada segumpal tanah. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut mudghah pula, daripada seketul daging pula dah. Mana satu yang betul ini? Kejap tanah, kejap darah, kejap air mani, kejap seketul daging, sekejap seketul darah, segumpal darah. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Itulah asal kejadian manusia. Berkali-kali Allah ceritakan proses kejadian manusia. Satu benda yang ajaib yang Allah Ta'ala ciptakan, manusia daripada tanah. Boleh jadi Nabi Adam. Allah sebut benda ni dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-A'raf. Laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin, kata Allah. Kami yang menciptakan kamu dan kami yang membentuk kamu. Thumma sawwarnakum, kami yang membentuk rupa kamu, kata Allah. Mata macam mana, hidung macam mana, telinga lagu mana, kepala lagu mana, semua macam mana. Kemudian kata Allah, kami perintahkan malaikat sujud pada Adam. Semua sujud melainkan iblis. Daripada tanah Allah bentuk manusia. Sebab tu kita ni jangan duk belagak dengan tanah. Asal kita daripada tanah. Kadang-kadang anak masuk dalam rumah kaki berselut. Masuk tak basuh kaki terus jalan. Hei, kotor rumah aku, selut. Awak tu pun asal pada selut, cakap banyak. Kamu tu pun asal pada tanah. Belagak tang mana kita ni. Yang kedua kata Allah, manusia tu pula daripada Adam tadi bercambaknya jadi manusia bila bercantumnya benih. Nama dia nutfah, air mani. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang nutfah. Hak tadi Allah Ta'ala sebut kamu tu daripada tanah, jangan duk belagak. Tempat dipijak, tempat digali, tempat dibuang, tanah tu asal kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu dijadi, kepada tanah dimasukkan kamu, daripada tanah nanti juga kamu dikeluarkan. Belagak kamu ni. Kemudian Allah sebut pula air mani. Berkali-kali Allah sebut tentang air mani. Kenapa air mani itu disebut sebagai air yang hina?
Apa makna air yang hina? Ni nama dia air drinking water, air minuman. Kalau saya bagi pada Tok Imam ni, Tok Imam minum. Pasal apa? Air minuman. Kalau dalam botol ni air mani, minumlah Tuan Imam. Air apa ni Ustaz? Air mani, perisa lemon. Tobat lahum dia balik kat saya balik. Air yang tak dikehendaki, air yang tak laku, air yang orang tak mau. Itulah asal kita belagak. Asal daripada air yang tak laku belagak. Bukan maknanya air itu hina daripada segi najis, bukan. Orang tak mau, tak laku. Di luar sahabat-sahabat kita duk buka bazar gerai apa semua. Ada yang meniaga air balang, 5 balang. Air oren, air bandung, air boba, air sirap. Balang nombor 5 air mani. Agak-agak mana habis tu? Ada orang-orang sebut air sirap. Air kelapa. Cuba dia sebut air mani. Orang tengok dia ni gila apa? Itulah asal kita. Allah duk sebut benda tu berkali-kali supaya kita ni merendahkan sombong kita. Aku orang kaya, jangan belagak asal air mani. Aku orang cantik, jangan sombong asal air mani. Aku orang pandai, jangan belagaklah asal air mani. Habis. Tunduk semua dia. Allah nak menundukkan kita. Kemudian dalam ayat ni pula Allah kata manusia ni daripada seketul darah, segumpal darah, daripada darah. Macam mana tuan-tuan daripada darah dia naik segumpal jadi seketul daging pula? Darah tadi jadi beku jadi daging, daripada daging jadi tulang, tulang dibalut oleh daging dibentukkan dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, kata Allah. Dialah yang membentuk kamu menjadi manusia dengan rupanya dalam rahim ibu-ibu kamu. Masya Allah. Duk dalam rahim diperam 9 tahun, 9 bulan. Duk dalam 9 bulan dalam rahim ibu diperam. Kata Allah, aku yang membentukkan rupa kamu. Huwallazi yusawwirukum. Yusawwir. Dia yang menggambarkan, yang membentuk, yang mencorak muka kita lagu mana, bentuk kita lagu mana dalam rahim ibu. Sebab tu haram menghina orang. Tak padan dengan hidung kembang, haram. Tak padan dengan telinga capang, haram. Tak padan dengan hitam berkilat, haram. Tak padan dengan mulut luas bagi telinga, haram. Bukan dia yang minta macam tu. Kata Allah, Allah yang bentukkan dia macam itu. Yang kita pergi duk kutuk dia pasal apa? Berdosa. Kata Allah, aku yang jadikan kamu daripada alaq. Sains tak boleh bagi jawapan. Macam mana darah boleh jadi orang, macam mana daging boleh jadi orang, macam mana air mani boleh jadi orang. Sains tak boleh bagi jawapan. Tuan-tuan ambil air mani dalam botol, tunggu 9 bulan, bilalah nak jadi orang. Tobat lahum tak jadi ya. Sebab tu kuasa manusia dia terhad, dia tak boleh nak lawan kuasa Tuhan. Kemudian kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu ilmu bacalah dengan nama Tuhan. Maka ulama-ulama kata ilmu yang awal-awal kena pelajari ialah ilmu mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama ialah kenal Tuhan. Sebab tu ulama-ulama sebut benda tu. Belajar dulu sifat 20. Belajar dulu tauhid. Belajar dulu sifat 20. Hari ni orang tak nak belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni berasal daripada falsafah Yunan. Masa bila Yunan pula? Sifat 20 tu ilmu yang dikutip, dikumpul, diajar, dijadikan sebagai sebuah pelajaran berdasarkan pada Quran dan hadis. Dia kata Nabi tak pernah ajar sifat 20. Zaman mana ada zaman sifat 20? Nabi juga tak pernah mengajar pada kita Al-Quran tu ada baris, ada titik.
Cuba tuan-tuan tengok Al-Quran sekarang ni bukan setakat ada baris, ada titik. Makna pun ada dalam Quran. Al-Quran bukan setakat ada baris, ada titik. Al-Quran tu pula ada warna-warni lagi. Ada zaman Nabi Al-Quran warna-warni. Ada Al-Quran zaman Nabi baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan. Tak ada. Kalaulah zaman Nabi punya Quran tak di masjid ni, seorang pun tak erti baca. Ya, tak ada titik, ba tak ada titik, pakcik baca pakcik. Tetapi ulama-ulama lah yang membariskan Al-Quran supaya orang kita boleh baca Quran. Orang Cina boleh baca, orang Indon boleh baca, orang India boleh baca. Adakah kita nak kata bahawa Al-Quran ini bid'ah? Zaman sekarang tak ada, zaman Nabi tak ada ni. Zaman sekarang pasal bawa Quran macam ni, aku nak ikut Nabi punya. Silakan. Hampir balik Quran yang ada di rumah Hafsah, pi balik Quran yang ada di muzium di Turki tu, ambil Quran zaman tu baca. Sampai sudah tak boleh baca. Bukannya dia tulisan macam kita sekarang ni. Ulama-ulama dhab dia tuliskan baris tu, memudahkan kita baca. Begitulah dengan akidah. Dengan tauhid, dia susunkan benda-benda ini supaya kita boleh tahu apa dia sifat Tuhan, apa sifat yang wajib pada Allah dan sebagainya. Apa yang boleh jadi kafir, apa yang boleh jadi murtad dan sebagainya. Supaya kita jadi elok. Yalah ustaz, tadi ustaz kata belajar sifat 20. Ya. Adakah Allah yang maha kuasa hanya ada 20 sifat? Adakah Allah tu hanya ada 20 sifat ustaz? Dah hang belajar sifat 20 di mana? Yang kata 20 sifat tu. Tadi juga ustaz kata sifat 20. Sebab tu hang masuk kelas, masuk kelas, tadah kitab, mengaji dengan ustaz. Sebelum ustaz tu baca kitab, sebelum dia hurai, dia kata apa? Adapun sifat yang wajib kepada Allah tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingati hanya 20 sifat. Masa bila ustaz tu kata Allah ada 20 sifat? Dia kata sifat yang wajib yang ada pada Allah tak terhingga banyaknya. Tetapi kita hanya kena ingat 20 sifat. Pasal apa 20? Pasal 20 sifat itulah diletakkan di dalam Al-Quran. Ulama petik bu sini, ulama petik bu sini, ulama ambil sini jadi 20. Serupalah dengan malaikat. Nama-nama malaikat ni beribu-ribu, tak nama nak ingat. Malaikat bukan 10 orang, tapi yang wajib diingat 10 malaikat. Bukan maknanya malaikat tu cuma ada 10. Bersepah malaikat, tak berapa bilion, trilion, kita pun tak tahu. Serupalah dengan Nabi, beratus ribu. Dalam 100,000 lebih Nabi tu, yang wajib kau ingat 25 orang Rasul. Kalaulah disuruh ingat 124,000 Nabi, tobatlah hum tu haji tak hafal. Belajarlah betul-betul. Bukan Allah tu ada 20 sifat, yang kena ingat 20 sahaja. Nak kata bodoh, cerdik. Tuan-tuan yang saya hormati, bila Allah kata Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Subhanallah, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf. Macam mana kita ni nak memuliakan Tuhan? Balik buka dalam surah Al-Ahqaf, Allah cerita tentang beberapa perkara. Ada satu ayat dalam surah Al-Ahqaf, cari ayat tu. Yang pertama Allah kata kamu disusukan oleh ibu kamu 30 syahra, 30 bulan kata Allah. Kamu disusukan oleh ibu kamu 30 bulan. Kemudian kata Allah, bila umur kamu mencapai usia 40 tahun. Allah sebut direct tuan-tuan. Bila kita mencecah usia 40 tahun, rupa-rupanya umur 40 tahun ni Allah sebut, dan ada ayatnya di dalam surah Al-Ahqaf. Kalau 40 tahun tak berubah lagi, mengucap siap-siap senang. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita baca buku tentang P. Ramlee, di hujung-hujung umur dia, bila dia pindah ke Kuala Lumpur, orang tak minat tengok filem dia.
Tora rimau jadian lah. Orang tak tengok dah. Do re mi pun orang tak minat. Lah je baru minat balik. Dah mati hamba Allah tu. Cerita 6 jahanam. Tak laku langsung. Tak jadi macam mak gilau. Dia duduk menung, dia kata. Dia duduk nyimbang dengan kawan dia. Buka dalam buku biografi dia. Kalau aku buat filem sekarang, tidak ada siapa lagi yang mau menontonnya. Yang menonton filem aku sekarang sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi atuk-atuk. Dan mereka sudah ramai yang semayang. Itu sebut dia. Mereka sudah ramai yang semayang. Itu kata-kata P. Ramlee, tuan-tuan. Bila filem dia, orang tak tengok. Mereka sekarang semua dah semayang. Dah meningkat umur 40, hang tak semayang lagi. Apa jadi ni? Umur 40, tak reti nak datang masjid lagi. Apa nak jadi ni? Umur dah 40 tahun, Tok Imam pun tak kenal. Hara ni. Umur 40 tahun, perangai macam budak duk merempit lagi. Masalah ni. Umur 40 tahun tak kenal tikam semayang lagi. Hara ni. Allah Ta'ala sebut, bila kamu usia 40 tahun, ada 5 benda yang kamu kena buat. Pertama, syukur kepada Allah. An ashkura ni'mataka allati. Hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Kerana pada usia 40 Allah Ta'ala bagi rumah, umur 40 dah dapat anak, umur 40 dah dapat isteri, umur 40 dah dapat kereta, dapat motor. Kebiasaannya umur 40 adalah umur kematangan, umur yang telah mencecah satu usia yang nak jadi matang dah. Syukur pada Allah. Yang kedua, wa ala walidai. Bersyukurlah kamu pada mak bapak kamu. Umur 40 tahun, jangan lupa mak bapak. Sebab kalau kita umur 40, mak bapak pada masa itu 60 tahun ke atas. Kita 40, mak bapak kita confirm insya-Allah 60 tahun ke atas. Berapa banyak orang bila umur 40 dia tak peduli mak dia lah. Sebab dia rasa dia dah ada anak, dia ada tanggungjawab. Mak dia pandai-pandai dah. Mak apa susah mak? Mak pergi sekolah Ustaz Kazim, sekolah orang tua-tua, mak duduk sana. Mak apa susah mak? Mak pergi sekolah Ustaz Anung Sungai Manik Al-Islah tu mak. Situ pun kau ada pondok, mak duduk sana. Saya dah sibuk dah mak. Mak saya tak dapat balik kampung lah mak. Bisnes saya ni mak. Mak saya tak dapat lah mak. Mak saya tak dapat lah mak. Kata Allah, jangan lupa mak kamu bila kamu mencecah 40 tahun. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa an a'mala salihah tardahu. Maka pada usia itu carilah satu amalan yang bila kita buat amalan tu Allah redha. Kita bila dah mencecah usia 40 tahun, kita kena cari satu amalan yang Allah redha. Kita tengok sekolah kita. Apa tanggungjawab aku untuk sekolah yang ada di kampung aku ni? Berpuluh-puluh tahun dah sekolah kita ni. Ada orang tuan-tuan madrasah ke ma'had ke apa ke di kampung dia berpuluh-puluh tahun. Di kampung dia tak pernah jenguk kampung tu, sekolah tu. Tak pernah pijak tanah sekolah, tak pernah mai sekolah, tak pernah bagi sumbangan pada sekolah, tak pernah tanya apa sekolah, apa perlu sekolah, dia tak pernah tanya. Bila sekolah terbakar baru dia ambil tahu. Berdiri tepi jalan tengok, aku dah kata lah, nampak tu. Ni perangai kita ni. Bukan orang sini lah, di Afrika. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dekat sini tak hantar anak dia sekolah. Hak mai Selangor mai, Alustaq mai, Johor mai, Melaka mai. Yang hak dalam kampung tak mai. Ni cerita di mana-mana saja sekolah. Dia macam Tok Bomo kan laku, dalam kampung kan laku, orang luar mai. Pasal apanya ramai rumah dia? Dia kan Tok Bomo. Oh ya, dia tak tahu tuan. Orang lain tahu. Serupa. Cubalah kita buat sebelum aku mati ni, aku nak buat satu benda yang Allah redha pada aku. Rupa-rupanya benda yang redha depan mata kita tu ada. Mungkin dia nama ma'had, mungkin dia nama sekolah dan sebagainya. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni kaedah pendidikan.
Kaedah pendidikan allama bil qalam, menulis. Allama bil qalam. Tuan-tuan tengok ni. Ni. Khat apa ni? Khat apa? Nak kata apa ni? Khat raqa'ah bukan? Bukan lagi? Sulus bukan? Ni khat. Ni kalau belajar ni tuan-tuan, kalau setahun sekali belajar khat, tobat lahum tak lawa macam tu lah. Tiap-tiap hari kena berlatih, tiap-tiap hari kena berlatih, lama-lama cekap. Tiap-tiap hari menulis, lama-lama cantik tulisan. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak kita sekarang, tulisan Rumi dia, tulisan Jawi dia cantik tak? Cik jawab, cik kabok kata orang. Tingkatan 5 pun tulisan huduf macam budak tadika. Ni anak aku tak pernah 1 tulis. Ni ada je 1 ke tingkatan 1. Sebab apa tulisan anak-anak sekarang tak cantik? Sebab jarang menulis. Di mana mereka menulis? Mereka type. Ni duk menaik di sini. Kerja dia menaik. Akum. Sampai naik je assalamualaikum tak erti dah. Alif lam sim apa semua tak erti dah. Dia tahu akum. Buat apa tu? Tulisan jadi tak lawa dah tuan-tuan. Budak-budak sekarang tulisan tak cekap. Berbeza dengan abang-abang ni. Walaupun sekolah biasa tapi tulis tu lawa tu. Pasal apa? Dulu hidup kita hanya dengan menulis saja. Dan itulah teknik pembelajaran yang awal Allah Ta'ala sebut. Sampai kiamat, nak belajar, menulis. Nak mengajar, menulis. 2 tahun dulu, hampir 2 tahun dulu, orang cuba nak mengubah apa yang Allah sebut dalam Quran. Dulu di Afrika 2 tahun lepas, sekolah-sekolah tutup. Jangan datang sekolah di Afrika. Habis tu macam mana nak belajar? Buka komputer, menghadap komputer. Cikgu mengajar dengan komputer, budak-budak pun tengok komputer. Lama-lama cikgu seorang mengajar. Budak-budak pergi buka cerita TikTok. Budak-budak pergi buka game. PIBG lah apa. Hampir 2 tahun tuan-tuan. Mengubah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cubaan mengubah. Sebab tu saya kata awal-awal dalam ceramah saya tadi, Al-Quran ni huda. Petunjuk. Bila berlaku satu-satu benda, bukalah dalam Quran. Dapatlah jawapan. Oh, tak boleh belajar macam tu. Oh, tak boleh belajar macam tu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia tak akan sampai kepada martabat ilmu. Tak akan dapat ilmu. Cikgu tak dihormati. Ilmu tak dihormati. Ilmu tidak ditulis. Kamu tidak berada dalam keadaan talaqi. Kamu tidak ada dalam keadaan musyafahah. Akhirnya keberkatan ilmu tidak ada. Bila cikgu buka sekolah balik, anak murid datang sekolah balik, ramai budak-budak tidak akan mau datang sekolah. Sebab selama hampir 2 tahun lebih mereka seronok duduk dalam keadaan macam itu. Yang mana duduk di Mahat Tafiz 2 tahun tak hafal Quran, balik cuti 2 tahun nak datang balik, tak mau dah, malas dah aku berhenti tahfiz. Ini yang akan berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Allama bil qalam. Quran. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni, Quran ni, dia nak bagi kita cara hidup dalam dunia ni. Nak dapat ilmu tak boleh kamu nak kata kita tak boleh hidup belajar ilmu zaman teknologi zaman Tok Kaduk. Nak belajar ilmu budak-budak pergi sekolah, itu zaman lama. Kita melakukan transformasi. Duduk di rumah masing-masing, cikgu pun duduk di rumah, tengah duduk mengajar, ayam bunyi kat belakang. Itu bukan tuntut ilmu tuan-tuan. 2 tahun di Afrika, mereka cuba nak ubah cara menuntut ilmu.
dan lebih malang orang Islam ikut satu-satu. Seolah-olah kita ni tak ada Quran. Nasib baik kita di Malaysia tak ikut, di Afrika je ikut. Ni bertuah ni kita ni. Malang orang Afrika ni. Apa yang dibuat, apa yang disuruh ikut belakang. Betul kata Nabi, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri tabin lattaba'tumuhum. Kamu akan ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut. Seolah-olah kamu tak ada Nabi, seolah-olah kamu tak ada Quran. Seolah-olah Quran ni hanya untuk musabaqah, Quran ni hanya untuk Ramadan, tadarus, Quran ni hanya untuk Yasin malam Jumaat dan baca talqin, dikubur kalau mati. Dia tak jadi. Ni sekarang ni kita menghadapi masalah ni. Macam mana budak-budak sekolah tetap belajar. Allama bil qalam. Sebab itu ustaz, macam mana ustaz kata allama bil qalam? Ustaz hafal Quran, macam mana menulis dengan pen? Mana ada orang hafal Quran menulis dengan pen? Tuan-tuan tahu tak? Budak-budak yang hafal Quran, kita bagi dekat dia ni, muka surat ni kosong. Muka surat ni kosong. Nah, tulis Quran. Apa yang kamu hafal kamu tulis. Dia tulis balik tu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dia cek balik. Ma nansakh baris di atas, ma nansakh nun mati jumpa sin mati, sakh ada kha ni tak ada kha, tak ada titik, dia bubuh balik. Setiap satu baris satu ayat, okey, ma nansakh min ayatin Allah. Silap pula dah. Dia suruh. Habis satu muka surat pergi hantar kat cikgu. Ustaz semak. Tu di mana tu? Tu di sekolah saya. Dia bukan setakat hafal di mulut, tulisan pun dia kena tulis. Bagi dekat dia satu Quran kosong. Ada makcik di sekolah saya tuan-tuan, dia dah tulis 30 juzuk Quran. Umur dia 87 tahun. 87 tulis Quran. Dan dia baca Quran sekarang, Quran yang dia tulis. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan. Sebab tu adik-adik, kalau nak hafal Quran, salah satu ingatan yang paling kuat, nombor satu, bawa dalam semayang. Jadi imam, supaya adik-adik boleh ulang Quran dalam semayang, jadi imam. Kalau jadi makmum, ikut tu imam. Kena tu imam enak ataina, lega lah tak? Adik-adik jadilah imam. Masalah dia ustaz, saya tak diberi peluang oleh tu imam untuk jadi imam. Pasal apa? Saya budak ustaz. Itu imam kata dia lebih tua muam. Bagilah peluang untuk anak-anak jadi imam. Tengok budak-budak ni, kamu dah hafal berapa juzuk? 8. Al-A'raf dah habis belum? Setengah. Jadi imam. Tak apalah pakcik lah imam. Aku nak dengar bacaan. Bila kamu hafal Quran, kamu dapat satu rakaat, satu muka surat. Aku nak rasa lama sikit sembahyang malam ni. Bayangkan imam cakap dekat budak tu. Kau baca satu rakaat, satu muka surat tau. Pakcik nak rasa lama sikit sembahyang isyak malam ni. Boleh? Boleh pakcik? Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Oh, kita dengar Allah. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Satu muka habis. Allahu Akbar. Besok pagi mati tu imam. Patut semalam dia cakap sayu je, pakcik nak rasa panjang sikit. Betul permintaan terakhir.
Jadi kalau aku pun minta akhir, biar aku suruh budak ni jadi imam, biar aku juga baca, tak mati besok. Ni bukan masalah buang tabiat, ni masalah penghargaan, nak menghargai budak-budak. Kita nak mendidik budak-budak ni tuan-tuan, kita kena jadi contoh. Kita hak tua ni jadi contoh. Itu satu pendidikan. Satu lagi bentuk pendidikan, kita suruh depa dan kita pula tengok, itu lagi satu bentuk pendidikan. Mula-mula kita didik depa, Allahu Akbar. Budak-budak tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Budak-budak tengok, oi, malam ni lagu apa? Rush ke? Sabah ke? Nahwan ke lagu untuk imam ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahwan tu. Dia belajar. Malam besok pula, kita suruh budak tu pula jadi imam. Jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam pula tanya. Nak kata ras tidak, nawal pun tidak, bayati lagi jauh. Oh sudah. Belajar. Bagus hang jadi imam. Pak cik suka dengar. Kenapa mereka perlu diletakkan di hadapan? Sebab mereka ada geng. Mereka ada geng. Bila Tok Siak, Tok Bilai kata, aman, ya pakcik, besok jadi imam, jadi Bilal sembahyang Jumaat boleh? Boleh pakcik. Hari Khamis malam Jumaat dia bagi tahu, besok Jumaat jadi imam, boleh? Jadi Bilal boleh? Boleh. Satu sekolah dia bagi tahu. Weh, besok aku jadi Bilal Jumaat. Weh, esok-besok aku. Kawan-kawan dia khabar. Weh, besok Aiman lah, besok Aiman lah, besok Aiman lah. Separuh masjid semua budak tingkatan dia. Mbak, nak tengok Aiman bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tercengang budak-budak. Sedap dia bang. Hak kawan dia pula kata, semalam minum ketung dengan aku, sekarang jadi imam pula kata. Lama-lama budak-budak ni jadi baik. Sebab dia tahu kawan dia. Bukan setakat kawan dia datang masjid, mak bapak dia pun datang. Ayah, besok Haji Din minta Aiman jadi Bilal sembahyang Jumaat. Ayah dia datang awal, mak dia pun tak sembahyang, duduk depan tu, duduk ambil gambar cucu dia. Bukan sembahyang pun, duduk kat depan pagar, duduk ambil video anak dia. Tok dia datang, tok saudara dia datang, adik dia datang. Pasal apa? Nak tengok anak mereka jadi Bilal, jadi imam. Bukan susah kita nak tarik orang kampung main masjid. Ambil anak dia jadi Bilal muda, imam muda, datanglah satu keluarga datang. Kadang-kadang mak dia marah, pak dia tak main masjid. Awak tu main dam je. Awak tahu ada anak awak tu jadi Bilal, imam besok. Awak tahu tak? Imam di mana? Masjid lah. Main dam tak habis-habis. Bawa-bawa lah ke masjid, tengok anak jadi imam. Besok sembahyang maghrib, bapak tu datang tu, bawa kayu dam, papan dam datang, main dam kat situ pula, tengok anak dia. Tak boleh tinggal-tinggal, lepas dam dia tu tuan-tuan. Allah, tuan-tuan yang saya hormati, di sini disebutkan kepada kita kaedah pendidikan. Menggunakan pena, menggunakan pen, menggunakan pendidikan, mengadap, menulis. Dan kita berharap lepas ni jangan duk buat lagi lah, duk buat lawak 2-3 tahun lepas di Afrika tu. Yang tak ada komputer jadi susah, yang tak ada handphone berebut nak pakai handphone. Sekejap abang nak pakai, kejap adik nak pakai, mak nak pergi kerja pula, berebut handphone. Duit tak ada nak beli smartphone. Bukan macam tu lagi tuan-tuan. Baliklah pada Quran, kamu jangan takut. Allama bil qalam, kata Allah. Allamal insan ma lam ya'lam. Dialah yang mengajar manusia sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kalla innal insana la yatgha. Maka manusia ni sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia ni bila melampau batas. La yatgha, dia mula melampaui batas. Bila dia mula melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba kaya, serba cukup, manusia mula sombong. Ar-ra'ahu istaghna.
Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut. Surah ni cerita pasal apa? Cerita pasal Abu Jahal. Di dalam Nabi di Mekah dulu, musuh-musuh hak kepala musuh Nabi ni Abu Jahal. Ini paling paling hardcore sekali Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab cerita dia, tabbat yada abi lahabin wa tab. Meluak-luak. Lahab ni maknanya meluak-luak. Bencinya pada Nabi ni meluak-luak. Menggelegak tu nama Lahab lah. Yang Jahal ni pula bodoh, bapa kejahilan, Abu Jahal. Dia ada lagi seorang Abu Sufyan. Tapi yang tu jadi pak mertua Rasulullah dan dia masuk Islam. Ada lagi Al-Walid bin Mughirah. Yang ni kaya ni, bapa kaya di Mekah. Al-Walid bin Mughirah ni bapa kaya. Orang Perak ni kalau kata benda tu hebat, dia sebut bapa. Dia jarang sebut mak. Nampak tak? Tinggi bapa. Nampak? Cantik masjid ni bapa. Itu orang Perak lah tu. Dia jarang sebut mak, cantik mak. Dia jarang dah ni. Bapa punya kaya, nama dia Al-Walid bin Mughirah. Bapa kepada Khalid Al-Walid. Gila punya jahat. Di antara tokoh yang membawa riba paling kuat di Mekah, nama dia Walid bin Mughirah. Anak dia pejuang Khalid Al-Walid. Bapa pula tokeh riba. Kemudian dia ada lagi lah Utaibah, macam-macam jahat. Ayat ni tuan-tuan, surah ni cerita tentang Abu Jahal. Dia dua beza, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal ni dah lah jahat, berani pula. Dan dia sanggup menghabiskan wang dia yang banyak untuk memberi komplot, membunuh dan menghalau Nabi Muhammad. Abu Jahal punya kepala otak tuan-tuan. Dia kata kita ni kalau nak halau Muhammad, nak bunuh Muhammad payah. Pasal Muhammad ni keturunan dia baik-baik, hebat-hebat di Mekah. Kalau kita seorang tak boleh. Habis tu macam mana nak buat? Kita ambil daripada ramai-ramai kabilah, hantar wakil, bunuh Muhammad. Yang tu boleh. Sebab kita ramai. Jadi keturunan Muhammad tak boleh buat apa? Setuju? Setuju? Ni kepala dia siapa? Abu Jahal. Dia berani lawan Muhammad dengan pedang tuan-tuan. Belagak nak mampus. Berbeza dengan Abu Lahab. Abu Lahab pun jahat juga. Tapi kedekut. Dia tak keluar duit yang banyak untuk bunuh Rasulullah. Abu Lahab pun jahat. Tapi takut mati. Sebab tu dalam perang Badar, dia tak masuk. Abu Lahab tak pergi. Diupah orang lain 4,000. Engkau wakil aku, orang ganti aku. Aku duduk di Mekah. Itu perangai Abu Lahab tuan. Jenis pun sorak depan-depan tapi tak berani. Dia mati bukan dalam perang Badar. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Tuan-tuan ingat bila Ibnu Mas'ud nak pancung kepala dia, nak bunuh Abu Jahal ni. Dia kata, nak pancung aku ni, pancung tinggi sikit tengkok ni. Nak tunjuk ke orang aku ni tinggi pada orang lain. Sampai nak mati pun belagak gitu tuan. Mampus Abu Jahal ni. Sampai dia nak dibunuh tu, dia pesan pada orang yang nak bunuh dia, kamu beritahu Muhammad, aku musuh dia dunia akhirat. Jahat gila tuan. Gila pun tak jahat macam tu. Abu Jahal ni jahat gila. Gila pun tak jahat macam tu. Sebab apa? Sebab orang gila pun datang masjid. Saya dulu belajar dekat Masjid Negeri Ipoh. Di bawah, tingkat bawah tu ramai orang gila. Pelik-pelik. Ada sekali tu kami sembahyang Isyak, orang gila naik tingkat atas sembahyang Isyak. Yang jadi imam ustaz saya, Ustaz Rahim. Baca-baca Quran jadi imam tu, orang gila tu main duk sah depan sekali. Tunduk. Allahu Akbar. Bangun. Sami Allah. Dia pula bagi arahan pada ustaz tu pula. Gila tuan.
Tapi Ustaz Rahim ni alim, dia khusyuk, dia elok je. Dengan baju tak pakai seluar sengit sebelah. Gila. Habis-habis semayang pulih main cukup. Orang gila pun main masjid. Dia pula bagi arahan pada tu imam. Rukuk, sujud, rukuk, sujud. Tu nama dia gila. Nak marah apa dia gila. Bila sesi soal jawab di radio, saya ingat lagi sesi soal jawab, tanyalah soal jawab radio Perak. Masa tu tukang jawab soalan tu guru saya juga, imam besar Masjid Negeri, Tuan Syekh Muhammad Nur Mansur. Orang tanya dia, "Tuan, Pak siapa di Masjid Negeri tu banyak orang tak betul datang. Maksud pasal apa tuan tu?" Syekh Maknur kata, "Dah orang tak betul tak datang, orang gila lah datang," kata dia. Nampak? La ilaha illallah. Abu Jahal ni lebih gila pada orang gila ni, tuan. Dan dia mati dalam peperangan Badar. Kenapa dia hentam Nabi Muhammad? Kenapa dia belagak dengan Nabi Muhammad? Sebab dia rasa dia dah sempurna. Ar-ra'a hustaghna. Aku dah kaya. Aku mempunyai wang yang banyak, pengikut yang ramai, kawan-kawan yang hebat, banker-banker yang hebat. Mari Muhammad ni pula bawa ajaran apa ni? Dia gunakan kekuasaan dia, dia gunakan harta benda dia untuk menghasut orang benci Nabi Muhammad. Tapi orang tak tahu perangai dia. Orang tak tahu perangai Abu Jahal. Apa perangai dia, Ustaz? Malam-malam Abu Jahal dia datang ke rumah Nabi Muhammad, dia pekuk telinga kat dinding rumah Nabi. Dia pekuk telinga. Pasal apa dia pekuk? Dia nak dengar bacaan Quran yang Nabi Muhammad baca dalam semayang. Dia rasa seronok, dia rasa sedap. Dia tiap-tiap malam dia pekuk telinga mai. Orang lain tak nampak. Nabi Muhammad ni bangun semayang malam pagi-pagi tu, dia dengar. Jauh dalam hati dia, Quran yang Rasulullah baca tu cukup hebat. Ni yang kata Abu Jahal. Kalau tuan-tuan tak nak dengar baca Quran, tuan-tuan ni teruk pada Abu Jahal. Abu Jahal pun curi-curi dengar tu. Kita hari ni bila buka radio, kita siarkan bacaan Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat 24 hinggalah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitan. Terus ubah channel lain. Baca Quran lah pula. Ubah siaran radio lain, tiara. Sudah tiara pula pergi dia. Tak suka dengar. Abu Jahal bila dia dah habis dengar, dia pun berlari nak balik, berlaga dengan kawan dia pula. Bertembung. Rupa-rupanya bukan dia seorang dengar, ada lagi seorang. Nama dia apa? Abu Sufyan. Hang pun ada. Kamu pun ada. Nanti orang tahu. Lari dua-dua, bertemu lagi seorang. Lah, ada lagi seorang tuan-tuan, nama dia Akhnas. 3 orang ni tuan-tuan benci Nabi tapi duk ngendak. Bila nak balik belaga. Malam besok datang lagi, belaga lagi. Jangan cerita ke orang tu. Rupa-rupanya dalam mereka membenci Al-Quran, benci Rasulullah, mereka juga nak dengar ayat Quran. Masya Allah tuan-tuan. Tapi pak siapa yang mereka ni belagak, tolak Al-Quran, tolak Nabi kita? Allah Ta'ala kata sebab mereka ini dah rasa mereka sempurna dengan kayanya, dengan harta bendanya, dengan keturunannya. Dia tak payah dengar dah. Berapa ramai yang perasan diri sempurna, tak mau sujud pada Allah. Berapa ramai yang rasa ilmu dah cukup, tak nak datang lagi belajar. Siapa mengajar malam ni? Dia buat suara besar. Siapa kuliah malam ni di masjid? Ustaz Saidin. Sudah tuan-tuan. Ana ni di Mesir. Dia di mana? Ar-ra'a hustaghna. Siapa yang mengajar di masjid tu? Ustaz Hambali. Apa yang dia ada, ana pun ada. Ini sombong ni tuan-tuan. Kita ni ada 9. Kalau kita datang majlis ilmu tahta, kita dapat 1, dah jadi 10. Tapi kalau kita 9, jenis tak mengaji dah, akhirnya kita kekal 9 sampai bila-bila.
Duduklah. Kadang-kadang kita rasa kita tak layak jadi makmum. Tiba-tiba orang tak lantik kita jadi imam, kita pun tak semayang di masjid. Daripada imam, orang dah umur dah tua, umur 70 dah, jadi makmum sudah lah. Orang lain pula, dia dah rasa dia lebih hebat pada imam, tak datang dah masjid, semayang di rumah. Isteri tanya, abang tak pergi masjid ke? Tak payah, dia tu pun mengaji dengan kita, nak jadi imam kita. Besok sembahyang Jumaat tak sembahyang di masjid, di rumah agak sembahyang Jumaat. Abang boleh ke sembahyang Jumaat di rumah? Tuhan pun faham masalah aku. Allahu Akbar. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke entah. Cubalah jadi orang yang rendah diri, yang tawaduk, yang menghormati ilmu. Tapi Abu Jahal ni tuan-tuan dah, dia ugut Nabi Muhammad. Kalau kamu masuk dalam Masjidil Haram, kamu masuk dalam hampir dengan Kaabah, aku pijak tengkuk kamu. Kalau kamu sujud depan Kaabah, batang leher kamu tu, kata Abu Jahal, aku pijak. Kamu jangan masuk. Jangan datang masjid. Ui, jahat gila Abu Jahal ni. Jenis manusia ni tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Dia lupa inna ila rabbika ruj'a. Kaya ke, hebat ke, macam mana ke, semua manusia akan kembali kepada Tuhan. Maka Allah mula bertanya kepada kita, ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Tu dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, ayat cerita tentang orang tak bagi masuk dalam masjid, sembahyang dalam masjid, ada dalam Quran. Di Afrika dulu 2 tahun lepas masjid tutup, tak boleh sembahyang di Afrika dulu. Budak-budak bawah 15 tahun tak boleh pergi masjid, pergi supermarket tak apa, duk naik motor ngong tak sembahyang, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Nasib baik bukan di Malaysia. Allahu Akbar. Di Afrika tu Haji, cerita ni, masjid tutup. Awak kalau main masjid, mati. Dia larang main masjid. Ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Abdan idza shalla, kata Allah. Seorang hamba Allah bila dia nak sembahyang, tiba-tiba no, sembahyang dia lepas lain. Abdan idza shalla, bila dia nak sembahyang. Kamu tahu tak kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Apa cerita kalau orang yang kamu nak halang sembahyang itu orang yang benar, tiba-tiba dia tak dibenarkan sembahyang dalam masjid? Apa pendapat kamu, kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Kamu tak bagi dia sembahyang padahal dia tu betul, tak ke berdosa kamu? Au amara bittaqwa, atau dia orang yang mengajak orang untuk ke arah ketakwaan, tiba-tiba kamu tak bagi dia masuk masjid. Sebab itu saya awal-awal dalam kuliah saya tadi, saya sebut pada tuan-tuan, bila berlaku satu-satu benda macam itu, aku nak pergi sembahyang tapi tak boleh, aku sihat, pasal apa tak boleh? Buka dalam Quran, ada ayat cerita tu. Rupa-rupanya ada tuan-tuan dalam surah Al-Alaq. Apa nak buat? Dalam jawapan dia pun ada dalam surah Al-Alaq. Tapi sayang, orang kita tak nampak Quran huda. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai mengajar. Kita nampak Al-Quran ni hanya untuk rak-rak saja. Kalaulah kita nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk, bila jadi masalah, farudduhu ilallah war rasul, kita balik pada Allah dan Rasul. Maka kata Allah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla,
Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling daripada Allah? Apa pendapat kamu kalau orang yang melarang kamu sembahyang tu tak betul? Apa akan jadi pada kamu? Allah tanya ni tuan-tuan. Daripada mana arahan ini? Daripada badan dunia nu. Badan dunia tu kalau salah macam mana? Allah sebut kazzaba wa tawalla. Kalau mereka mendustakan Allah dan mereka tak betul, kamu nak ikut juga. Allah tanya lagi tuan-tuan kepada kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maka Allah bagi warning pada kita. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Maka kalau siapa-siapa yang menghalang manusia lagi mai sembahyang, kalau tak stopkan perbuatan kamu, kata Allah, la illam yantahi, kalau kamu tak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubun kamu. Subhanallah. Siapa yang tak berhenti daripada menghalang orang ni, masih duk buat lagi, kata Allah, kami akan tarik ubun-ubun dia. An-nasiyah. Nasiyah tu apa? Nun, sad, ya. Nasiyah. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Kami akan tarik ubun-ubun kamu di hari kiamat. Kami akan tarik ubun-ubun kamu. Masya Allah. Yang tak bagi semayang mulut, yang tak bagi semayang arahan, yang tak bagi semayang sign, yang kena tarik kepala. Pasal apa? Yang arahkan, yang ini, kaki, tangan buat semua ni. Tapi kenapa yang akan diseksa, yang akan dicabut keluar ialah nasiyah. Nasiyah, ubun-ubun. Ni baru nak masuk tajuk ni. Baru nak masuk nasiyah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa dia nasiyah? Yang pertama dahi. Kedua tempat tumbuh rambut. Ketiga sampai tengah kepala. Maka bermula daripada sini naik sampai ke tengah kepala ni, ini dipanggil ubun-ubun, ataupun dalam bahasa Al-Quran tadi nasiyah. Ni nama dia nasiyah. Dalam Al-Quran ubun-ubun Allah sebut berapa kali? 4 kali. Ada 4 ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Satu dalam surah yang kita baca sekarang, Al-Alaq, ada 2. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah. 2 ayat. Satu lagi dalam surah Hud ayat 56. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Kami pegang ubun-ubun mereka walaupun dia binatang sekalipun, kata Allah, Allah pegang ubun-ubun dia. Maknanya binatang pun ada ubun-ubun. Binatang pun ada otak, cuma akal tak sampai otak ni. Kemudian ada satu lagi surah, ada 4 ayat. Maka bila dikaji 4 ayat ni tuan-tuan, bila orang kaji tentang nasiyah, ulama-ulama tafsir dulu membahaskan nasiyah dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan 16 ni. Kenapa Allah sebut ubun-ubun? Mereka berkata bahawa ubun-ubun adalah satu tempat yang dihormati oleh orang Arab. Sebab itu Allah sebut nasiyah. Nasiyah atau ubun-ubun adalah satu bahagian yang orang Arab cukup hormat. Dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia pakai igal, dia tutup kepala dia. Dia cukup jaga tuan-tuan. Lambang kemuliaan letak pada ubun-ubun. Itu tafsiran dulu-dulu. Tetapi bila saintis dia mengkaji tentang otak, bila dia mengkaji tentang otak, ulama-ulama kaji tentang otak,
Satu, mereka kata otak ni ada dua. Belah kanan satu, belah kiri satu. Otak kanan, otak kiri. Tapi bila mereka kaji lagi otak, otak itu ada 4 pecahan. Otak ada 4 pecahan. Otak bahagian depan, nama dia ubun-ubun. Otak nombor 2 bahagian tepi belah kanan. Otak nombor 3 bahagian tepi belah kiri. Otak nombor 4 bahagian belakang sini. Nak pergi ke tengkorok, ke tulang tengkorok tu. Tulang tengkok. Macam ayat sebut. Otak ubun-ubun disebut 4 kali. Ada 4 kali, ada 4 pembahagian otak. Masya Allah. Baik, kenapa Allah sebut nasiyah, ubun-ubun, bahagian otak pertama ni? Bila mereka mengkaji, dapat jawapan pada ayat 15, 16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun, yang mana ubun-ubun dia itu ialah ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Rupa-rupanya tuan-tuan, otak yang menjadikan manusia nak buat jahat, bahagian otak yang berfikir manusia nak cakap apa, bahagian otak yang berfikir manusia ni nak buat apa, nak fikir apa, nak merancang apa, pusatnya ialah ubun-ubun. Pusat untuk otak berfikir, ubun-ubun. Pusat untuk kita nak bercakap, bohong atau tidak, ubun-ubun. Bahagian otak tu. Maka saintis yang mengkaji tentang ubun-ubun, dia masuk Islam bila dia baca ayat daripada 15 dan 16 surah Al-Alaq. Masuk Islam dia. Dia heran macam mana Nabi Muhammad boleh tahu bahagian otak depan ni lah yang berbohong, yang bercakap benar, yang menipu, di sini letak dia. Masuk Islam tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Patut orang dulu-dulu dia buka kepiah dia, dia jumpa ustaz dia, ustaz tolong jampi kat saya. Ustaz tadi letak tapak tangan tak ubun-ubun. Tuan-tuan pernah tengok? Patut tuan-tuan bila kita ni nak sujud, kita sujud dahi ni ubun-ubun di sini. Patut bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita basuh kepala kita. Patut disuruh jaga ubun-ubun, basahkan ubun-ubun ni supaya otak awak ni sentiasa baik. Dan nak tahu dia tu bohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun dia. Gila punya ustaz ni. Ada ke nak tengok berbohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun? Hang yang gila. Kata ustaz gila. Tuan-tuan kalau rajin pi balik polis Hilir Perak daerah. Saya daripada muda saya pi balik polis. Asrama saya dulu dekat bangunan tabung haji di Ipoh. Itu asrama saya. Roboh asrama tu buat bangunan tabung haji. Itu tempat tidur saya, tempat belajar saya di situ. Asrama. Depan asrama tu balai polis di Ipoh tu. Depan tabung haji sekarang. IPD situ, IPK pun situ. Tadi ustaz kata ustaz main dengan polis. Memang. Tengah-tengah main takraw petang-petang, polis datang naik motor. 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jom, ramai-ramai pergi balai polis 10 orang. Buat apa? Kawat cam. Tuan-tuan tahu kawat cam duduk diri ramai-ramai, saksi main tengok sorang-sorang. Siapa dia hak rogo dia tengok. Siapa dia hak ragut dia tengok. Salah seorang yang duduk diri kawat cam tu saya. Ada satu nyonya tuan-tuan sekatu petang tu, dia kawat cam, dia berdiri lama, dia tengok saya buat. Buat aku pula dah. Sudah dia tengok, dia belek. Bukan ini orang, dia tengok, ya selamat, alhamdulillah tuan. Dia kawat cam. Kami paling dekat dengan balai, kami kena pi. Di balai polis, kalau tuan-tuan pi mahkamah ke apa berbicara, salah satu benda yang mereka akan buat apa dia? Ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ujian berbohong?
Ada kan? Di mana alat berbohong tu mereka letak? Di mulut, di lidah, di sini, di sini, di sini, di sini. Sebab bila manusia berbohong, darah dia akan mari ke bahagian ubun-ubun. Bila manusia cakap bohong, darah dia akan mai di sini. Mesin tu akan tunjuk berapa banyak darah dia. Lain luar biasa daripada dia ni cakap bohong. Jom tuan-tuan kita test ujian bohong. Abang-abang berani buat ujian bohong dengan isteri, pasang alat kat kepala. Abang cakap, abang nikah lain tak bohong. Tengok tu dia, naik dia. Mesin tu tipu. Mesin tu kena buat ujian berbohong. Tak payah tuan-tuan. Dia bukan ada ubun-ubun. Sebab tu ujian pengesanan berbohong dia letak di sini. Ketika kita berbohong, darah kita akan main sini. Sebab itu orang yang nak marah, tuan-tuan tengok dahi dia macam mana. Dahi dia naik tegang, berurat, timbul urat ni. Tang dahi, tang ubun-ubun. Semuanya nak jadi marah orang, nak mengamuk, nak bunuh orang, letaknya di sini. Nak buat jahat pun letak di sini. Ada banner ceramah Ustaz Kazim. Ceramah perdana Ustaz Kazim Ilyas. Saya pernah jumpa banner, saya kena bakar. Waktu orang bakar tu, ubun-ubun penuh jahat kat sini. Otak dia tu. Ada ceramah saya tuan-tuan, di mana negeri ke, sampai ke traffic light, saya tengok banner tu. Gambar saya tapi ada 2 tanduk. Macam gambar aku je tu tuan. Depa spray dengan warna cat merah. Cilakui betul. Maka ulama-ulama, saintis-saintis sekarang bila dengar ayat nasiyatin kadhibatin khati'ah, masuk Islam. Maha suci Tuhan. Bahagian otak ini yang duk fikir jahat, dan bahagian otak itulah aku tarik di hari kiamat, aku rentak di hari kiamat. Kepala otak kamu yang buat jahat. Rupa je tuan-tuan, otak ni lah yang menjadikan tangan ni jadi jahat, yang menjadi kaki jadi jahat, yang mulut jadi jahat. Pusat arahan dia daripada otak. Macam Quran sebut. Kita kalau baca Quran seronok. Tapi kalau kita tahu makna, tahu pengajaran, tahu kisah, tahu benda apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Selama ni tuan-tuan kita baca banyak kali dah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kita tak faham pun apa makna nasiyah. Bila campur dengan sains, bila campur dengan ilmu tafsir, campur dengan Allah Maha Suci Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, sampai kita mati pun takkan habis ilmu. Tuan-tuan untung ada madrasah di sini, ada ma'ad di sini, ada masjid di sini. Ada guru-guru yang alim-alim di sini. Marilah tadah kitab tuan-tuan. Supaya bila kita baca Quran nanti kita tahu, ya Allah, hebatnya Quran. Hebatnya Quran. Di dalam otak ni tuan-tuan ada 4 tulang ni. Tulang ni ada 4 yang menyokong otak ni supaya dia jadi kuat. Nama dia tengkorak, nama dia. Ada 2 tulang yang duduk di depan ni yang menyokong ubun-ubun. Nama tulang itu ialah frontal bone, nama dia. Frontal bone ni tuan-tuan duduk kat depan ni. Frontal bone ni duduk depan. Untuk apa? Menjaga satu lagi frontal, nama dia frontal lobe. 4 ayat tentang ubun-ubun ada dalam Quran. 4 tiang yang duk membentuk tengkorak ni. Masya Allah. Dan dalam otak tu pula ada satu neuron, nama dia. Ni otak tuan-tuan. Dalam otak ni ada satu neuron, ada satu lubang dalam otak ni. Otak ni ada satu lubang, darah tak boleh masuk. Kalau dia kering, otak jadi rosak. Kalau dia basah pun otak jadi rosak. Maka perlu ada sekejap dia basah, sekejap dia kering. Sekejap dia basah, sekejap dia kering. Macam mana cara nak bagi basah supaya darah tadi masuk dalam lubang neuron? Sujud.
Sujud. Dan bila duduk antara dua sujud, darah tadi keluar balik daripada otak dia. Dia jadi elok. Sujud balik, duduk balik. Orang yang banyak sembahyang ini, otak dia jadi baik. Lagi sekali tuan-tuan, orang-orang saintis mengkaji kenapa manusia sujud. Dapat dah jawapan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat dah jawapan. Bila banyak sembahyang, dia mencegah jahat dan mungkar. Syukur pada Allah, anak-anak tuan-tuan pukul 5 dah bangun nak sembahyang subuh. Syukur pada Allah, cucu-cucu kita yang sekolah di sini sembahyang ikut waktu. Lepas azan, qamat terus sembahyang. Berapa banyak kawan-kawan mereka, tuan-tuan, subuh tak bangun, tak sembahyang. Tapi anak kita 24 jam pegang Quran, 24 jam pegang kitab, waktunya tepat, menunggu waktu sembahyang tepat. Sembahyang pula pakai jubah, sembahyang pula pakai baju Melayu. Tertib, diduduk, diasuh, diajar oleh guru-guru. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya anak aku ni. Bayangkan anak-anak kita yang tak dapat pendidikan macam ini, apa nak jadi tuan-tuan? Tidur dengan TikTok. Pukul 2 pagi duduk TikTok, biru muka ni duduk tengok TikTok. Biru muka duduk tengok Facebook macam-macam cerita. Dengan tok pun tengok sekali. Tengah-tengah duduk tengok gambar perempuan duduk pagi joget, terkedek. Ya Allah, astagfirullahalazim. Lepas 2 minit cari balik. Mana dia pula gambar? Lah. Tapi depa ni tidur, sebelum tidur dengan waqiah. Adik-adik kita tidur pukul 10.30 duduk atas katil Al-Mulk. Habis Al-Waqiah baru tidur. Habis Al-Mulk baru tidur. Cuma bangun pukul 3 lompat pergi sekolah. Cari tom yum pun ada juga kan? Bukan kata tak ada, ada hot fly pun ada juga. Pergi cari tom yum. Alhamdulillah, budak-budak kita baca Quran. Balik pada surah ni. Allah kata, aku tarik ubun-ubun yang jahat kamu tu. Maka kata Allah, fal yad'u nadiyah. Maka kata Allah, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong. Dulu kamu larang orang sembahyang, dulu kamu ikut cakap ketua kamu ikut arahan kamu ikut. Sekarang bila sampai di hari kiamat, kata Allah, panggillah kawan-kawan kamu, tolong kamu sekarang. Allah kata tu, fal yad'u nadiyah, panggil kawan-kawan kamu tolong. Kamu lawan Nabi, kamu tak ikut Allah, kamu ikut orang lain sampai bercanggah dengan Allah, minta orang lain tolong kamu, kata Allah, kawan-kawan kamu. Sanad'u zabaniyah, aku akan panggil zabaniyah untuk siksakan kamu. Kamu panggillah kawan kamu kalau mereka boleh tolong. Aku akan panggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah tak pernah jemu menyiksa manusia dalam neraka. Tak pernah letih. Mana nak lawan? Zabaniyah ke kawan kamu? Maka kata Allah, kalau ada orang yang melarang kamu sembahyang, kalla la tuti'hu, jangan kamu taat pada dia. Wasjud waqtarib, pergilah sembahyang sujud, pergilah mendekatkan diri kepada Allah. Sujudlah, sembahyanglah, Allah jaga kamu. Jawapannya ada dalam Quran, tuan-tuan. Allahu Akbar. Malu kita dengan Tuhan. Kita lari tinggalkan masjid, lari tinggalkan sembahyang. Sedangkan Allah kata, kalla, la tuti'hu, jangan kamu taat di situ. Pergilah sembahyang, wasjud. Pergilah waqtarib, dekatkan diri pada Allah. Allah takkan rosakkan kamu. Berapa banyak tuan-tuan orang yang tetap sembahyang, masjid tetap buka, mereka tak peduli pun main sembahyang, ada mereka mati semua. Masya Allah. Lepas ni tuan-tuan, kalau jadi apa-apa isu, penutup, penyiasat, keputusannya ada dalam Quran. Tuan-tuan nak tanya isu apa? Quran bagi jawapan. Ulama-ulama, ikhlaslah, cakaplah yang benar. Jangan takut.
Jangan takut, ikut Quran. Nanti kamu akan disoal di hari kiamat. Kami tak tahu. Kami tak tahu. Kami bukan orang Arab. Kami tak tahu makna dia. Kami tak tahu. Sudah. Cakaplah. Walaupun dibenci. Tuan-tuan nak tanya apa? Quran bagi jawapan. Saya pergi di Oxford, di London. Habis program, mereka tanya saya, Ustaz, nak pergi mana? Saya kata, pergi museum. Saya nak pergi museum. Bila sampai di museum, penjaga museum tu orang besar lah. Memang besar sungguh. Begini saya tengok. Dia tahu saya datang. Dia pun sambut saya. Dia kata, ikut saya. Saya nak tunjuk tingkat atas. Saya pun ikut. Rupanya dia nak tunjuk saya keris. Saya baca keris ni dia ambil ada perak ada apa semua dah. Dia tanya saya, ni you punya country bukan? Saya kata, brother, dekat rumah saya ada 4 keris. Buat apa saya tengok lagi? Saya tak menarik keris saya ni kata. Saya nak tengok yang di bawah. Apa dia? Dinosaur. Tulang dinosaur tu saya nak tengok. Turun balik tuan-tuan. Saya pun tengok tulang dinosaur. Pusing. Kenapa di Malaysia tak ada dinosaur? Kenapa tulang dinosaur ni jumpa kat Amerika, jumpa kat London? Kenapa tulang dinosaur ni jumpa? Waktu Nabi Adam turun, dinosaur ada. Waktu Nabi Adam sampai ke dunia, dinosaur buat apa? Pasal apa dinosaur cuma ada dekat Mak Saleh je? Dekat Teluk Intan tak ada. Buka dalam Quran. Ada jawapan. Mereka kata dinosaur ni mampus sebab meteor, taik bintang hentam bumi, mati. Oi, banyak betul taik bintang sampai mati segala dinosaur. Betul ke taik bintang boleh serang bumi? Quran bagi jawapan. Tuan-tuan nak tanya apa? Ustaz, baru ni dekat Sungai Sumun, UFO datang Ustaz. Cerah habis Sungai Sumun. Wah elok, kalau tidak ada semua. Cerah Ustaz. UFO ada dalam Quran. Quran bagi jawapan. Ada yang kata pula, Ustaz saya jemur lah duduk di Teluk Intan. Jam. Nak pergi kampung bahagia tu pun Allah jam Ustaz. Lepas jabatan jam nak sampai. Tak mau. Habis tu saya nak pindah lah pergi planet bulan. Saya dah cadang beli tanah lot di bulan. Boleh tak manusia duduk di bulan? Quran bagi jawapan. Ustaz, ni ada satu penyakit baru. Dia punya kuman ni, mula-mula dia kecil, dia boleh bertukar jadi lain, dia bertukar jadi lain, dia bertukar jadi lain. Jadi susah tak? Dia mula-mula nama lain, lepas tu dia beranak, dia menikah dengan ni, dia dapat yang ni Ustaz. Menikah ni dapat ni Ustaz. Pening kita Ustaz. Ada tak penyakit tu dalam Quran cerita? Ada. Ada tak makhluk macam tu? Ada jawapan dia. Jadi kalau tuan-tuan pening, buka Quran. Makhluk tidak berubah, fitrah Allah tak berubah. Habis jawapan. Yang berubah otak kita. Binatang tak berubah. Macam itulah rupa rimau. Rimau apa tak tahulah. Pasal dia punya nak kata rimau, dia mata dia ni kan. Ni mata dia besar lagi. Bukan rimau. Rimau lah macam ni. Dia takkan berubah ciptaan Tuhan. La tabdila li khalqillah kata Allah. Ciptaan Allah takkan berubah. Masya Allah. Jadi kalau berubah itu apa benda? Ciptaan manusia yang ubah, merosakkan manusia. Ciptaan Allah yang betul-betul Allah buat, dia takkan berubah. Buah durian lah tuan. Tanam pokok keluarlah durian, dia takkan jual jagung, takkan keluar jagung. Loh, tanam durian keluar jagung, takkan jadi tuan. Dia akan menyusahkan hidup kita. Sebab itu bila berlaku satu-satu peristiwa, buka Quran, dia akan dapat jawapan. Ustaz, ya, ada satu ustaz kata dulu Firaun lah apa cerita berguna apa-apa semua ustaz. Buka dalam Quran, Allah Ta'ala sebut umat dahulu lagi canggih daripada awak. Minhum ashadda minhum quwwah kata Allah. Mereka lagi kuat daripada kamu. Mereka lagi bijak daripada kamu.
Masalah orang sekarang ialah dia rasa dia paling hebat. Dia rasa zaman dia paling hebat, paling maju. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, zaman dulu lagi maju daripada kita. Kita mengulangi balik kemajuan dia. Ini penyakit kita. Kita duk rasa kita paling canggih. Tak, tuan-tuan. Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina, kata Allah. Hai Nuh, buat kapal. Nuh, buat kapal. Atas bukit Nuh, buat. Kami tengok kamu buat kapal. Soalan dia, kalau Nabi Nuh boleh buat kapal, takkan Nabi Nuh buat rumah? Tak boleh. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal, takkan zaman dulu tak pakai baju? Sebab kita belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu tak erti bercakap, orang dulu-dulu tak erti buat baju, orang dulu-dulu tak erti masak. Tengok-tengok zaman Nabi Nuh buat kapal, kan pelik. Kapal pula bukan satu tingkat, 3 tingkat kapal dah. Dan boleh bertahan sampai sekarang, tak reput. Kayu apa yang dia pakai? Kayu apa yang dia pakai? Teknologi apa yang dia buat sampai binatang boleh masuk dalam dia? Makanan apa yang mereka simpan sampai tak busuk berbulan-bulan? Mereka bawa makanan boleh tahan berbulan. Ada peti ais ke? Peti ais tahu saya ustaz baru zaman kita. Kepala otak hang sama hang. Cuba fikir guna otak. Maknanya zaman Nabi Nuh dah ada teknologi. Tapi kita diajar dalam buku sejarah, orang dulu bodoh, orang dulu bodoh, orang dulu primitif, orang dulu purba. Nabi Nuh duduk atas kapal. Anak dia di bawah. Buka dalam Quran. Wahai anakku, wahai anakku, marilah naik atas kapal. Tak apalah ayah, saya panjat gunung, ayah berjalan je lah. Ayah duduk atas gunung, anak di bawah, macam mana boleh bercakap? Kalau saya nak cakap dengan orang tu, boleh dia dengar? Mat, masuklah Mat. Mana dengar? Melainkan mesti ada alat yang dia dengar. Mat, masuklah. Tak apalah Ustaz. Bapa atas gunung, anak bawah gunung, mereka guna teknologi apa? Yang ni yang kita kena fikir tentang Quran. Mesti dia ada satu teknologi yang boleh anak calling bapak calling, Mat, hang kat mana? Saya kat bawah ni, marilah cepat naik atas, hujan ni. Tak apa-apa, pak naik, saya naik bukit. Adakah zaman itu ada handphone? Ada apa? Inilah dia ilmu Quran. Sayang tuan-tuan, ilmu-ilmu macam ini musuh-musuh Islam jumpa, dia cari, dia selongkar, dia jumpa. Dan yang kita selongkar dan cari ialah bergaduh. Akhirnya kita tak jumpa. Umat Islam hanya bergaduh. Ustaz, apa hukum sapu muka lepas sembahyang? Astagfirullahalazim. Lemah tu. Habis salam, assalam. Nabi tak buat. Ustaz, apa hukum bersalam lepas sembahyang? Ustaz, apa hukum cium tangan macam tu? Enggak ada. Udah enggak ada. Yang tu yang kita bergaduh berpuluh-puluh tahun. Orang lain mengkaji Quran. Apa teknologi Nuh? Apa kayu Nabi Nuh? Apa teknologi Nuh buat kapal? Kita pula duk mengkaji. Apa hukum baca telkin? Allah. Sayanglah tuan-tuan. Masa dah tamat. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Saya ingat masa saya mengajar sekolah ni, almarhum tuan guru pada lama sungguh dah. Kira-kira 20 ke 18 tahun dulu. Jadi kalau nak jemput balik 18 tahun akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.